Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Data perakam suara kokpit CVR milik pesawat yang terhempas di Elmina 17 Ogos lepas berjaya di-extract. Menteri Pengangkutan memaklumkan data tersebut berjaya dimuat turun termasuk 30 minit terakhir sehingga nahas berlaku. Rakaman audio berkenaan telah dihantar kepada pasukan siasatan di Malaysia untuk dianalisis dan laporan awal dijangka dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Kementerian Komunikasi dan Digital melancarkan pakej 5G Rahmah. Pakej terbuka kepada semua warga negara dan ditawarkan bermula 31 Ogos hingga 31 Disember depan. Ia merangkumi telefon pintar 5G dengan potongan harga lebih 75% beserta pelan pascabayar serendah RM60 sebulan dengan data minimum 60GB. 100,000 pelanggan B40 terawal pula layak mendapat subsidi tambahan sebanyak RM120 ke atas harga telefon pintar. Insentif pasca bayar rahmah penjawat awam yang dilancarkan pula menawarkan rebat RM10 sebulan selama 12 bulan kepada penjawat awam yang melanggan pakej pasca bayar bernilai RM60. Insentif itu boleh dinikmati penjawat awam yang baru mendaftar atau sedang melanggan mana-mana pakej pasca bayar dan tidak lagi terikat dengan kontrak. Manakala kira-kira 10,000 pengamal media bakal menikmati rebat sebulan bil telefon bimbit di bawah insentif rebat rahmah pengamal media yang akan dilaksana bulan depan. Peruntukan RM2 bilion akan disediakan sebagai dana awal bagi kemudahan peralihan tenaga negara. Ia bertujuan memastikan kelancaran sumber kewangan bagi projek peralihan tenaga yang berdepan kekangan pinjaman dan potensi pulangan pasaran. Ini termasuk pelaburan dalam sektor kenderaan elektrik serta penggunaan dan penyimpanan karbon. Kerajaan menyasarkan 70% kapasiti terpasang tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2050. Pelaksanaan skim perubatan madani ke-7 daerah bermula Minggu ke-4 Ogos menjadikan skim berkenaan kini tersedia di 21 daerah seluruh negara. Ia menjadikan lebih ramai golongan B40 termasuk penerima STR mendapat manfaat skim tersebut. Skim perubatan madani ditawarkan secara automatik kepada penerima STR untuk meringankan beban kewangan rakyat dengan menampung kos rawatan. Salah seorang mangsa bot terbalik di pantai Teluk Batik Seri Manjung semalam meninggal dunia awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Manjung memaklumkan hasil pemeriksaan ke atas mangsa Nurul Afiqah Abdullah Sani 34 tahun tiada unsur jenayah yang berlaku. Seorang lagi mangsa berusia 19 tahun yang merupakan OKU masih berada dalam keadaan kritikal. Dua wanita warga Singapura dan seorang wanita tempatan maut selepas kereta yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Kota Tinggi semalam. Pemandu kereta dan lori yang cedera dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan dan seramai 6 anggota bomba dibantu jentera Fire Rescue Tender dikejarkan ke tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penghuni pusat jagaan di Cemok Ipoh dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di dalam tandas pusat jagaan itu. Lai Mung Kong, 50 tahun, didakwa menyebabkan kematian kepada Lim Hang Tong, 42 tahun, yang juga penghuni pusat yang sama. Kesalahan dilakukan pada 24 Ogos lalu. Mahkamah menetapkan 29 September sebagai tarikh sebutan semula kes. KPDN Selangor melupuskan pelbagai barangan rampasan termasuk barangan tiruan bernilai RM1.7 juta. Pelupusan barang rampasan berkenaan membabitkan tindakan kes di bawah pelbagai kesalahan antaranya membabitkan Akta Cap Dagangan 2019, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Hak Cipta 1987. Secara keseluruhan, pelupusan eksibit kali ini membabitkan 50 kes bermula dari 2013 hingga 2022.
4 lagi alat pengesan radioaktif akan dipasang di perairan negara. Ia meliputi Sandakan Sabah, Langkawi, Kedah, Johor dan Pahang. Pemasangan berperingkat melibatkan kos kira-kira RM600,000 setiap pemasangan. Pemasangan dibuat susulan kebimbangan rakyat selepas Jepun melepaskan air radioaktif yang dirawat di loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Sehingga kini tiada sisa radioaktif dikesan di perairan negara. Memasuki hari keempat kempen PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Joram, 38 permit telah diluluskan Polis Johor setakat semalam. Daripada jumlah itu, 1 permit ceramah dan 18 permit kempen diluluskan bagi Parlimen Pulai, dan bagi Dewan Negeri Simpang Joram, 4 permit ceramah dan 15 permit kempen diluluskan. Setakat ini, tiada kertas siasatan dibuka. Cadangan menggerakkan kempen berbentuk perpaduan dalam kalangan ahli dan pemimpin politik akan dibawa ke mesyuarat Kabinet esok. Timbalan Perdana Menteri optimis usaha tersebut diyakini dapat merealisasikan aspirasi Malaysia Madani untuk menggalakkan perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum, agama dan budaya. 350 pegawai pelbagai agensi penguatkuasaan dan bidang perundangan menyertai Seminar Perundangan Syariah Peringkat Kebangsaan 2023 di Ipoh. Seminar yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Perak itu mengangkat tema kebebasan hak asasi manusia menurut perspektif Islam dan perlembagaan. Perbahasan bagi memberi kefahaman berhubung hak yang diperuntukkan kepada semua pihak terlibat dalam menguatkuasakan undang-undang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menyerahkan watikah pelantikan pelbagai jawatan kepada 27 individu hari ini. Istiadat itu berlangsung di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Turut berangkat Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. MINDEF menyasarkan 200 veteran ATM akan menerima geran RM5,000 di bawah inisiatif sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB tahun ini. Setakat ini 20 veteran telah menerima manfaat melalui geran berkenaan, terdiri daripada 10 di Pahang dan masing-masing 5 di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan. Mesti menubuhkan Institut Kebangsaan Bioteknologi Malaysia NIBM dan Perbadanan Bioekonomi bagi memacu sektor bioteknologi Malaysia. NIMB berperanan melaksana penyelidikan dan pembangunan dengan memajukan pengetahuan saintifik menerusi penyelidikan. Perbadanan Bioekonomi pula berperanan mengkomersialkan industri bioteknologi Malaysia dengan percepat pertumbuhan dan pembangunan syarikat berasaskan bio. Tenaga Nasional Berhad TNB diminta mengemukakan pembangunan grid untuk integrasi tenaga boleh baharu TBB. Ia sebagai panduan teknikal dalam meningkat dan menambah baik pelaksanaan dasar dan inisiatif tenaga lestari. Aspek itu mengambil kira pengembangan kenderaan elektrik dan pusat data, integrasi kuasa rentas sempadan serta penggunaan projek TBB yang lebih menyeluruh. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meletakkan KPI kepada 7 universiti yang bekerjasama dengan Teknologi Depository Agency dalam pembangunan makmal-makmal untuk tujuan penyelidikan. Ia bagi memastikan KPT mengetahui hasil pendidikan yang dibuat universiti-universiti terlibat sebelum dikembangkan secara menyeluruh. Pembangunan makmal itu merupakan pendekatan terbaik terhadap bidang penyelidikan yang berpotensi dikembangkan. PPZ Mawib menyalurkan lebih RM100,000 golongan asnaf yang meruntut di Institut Pendidikan Guru Kampus Antarabangsa Kuala Lumpur. Menerusi program Jihad Pendidikan PPZ Mawib itu, pelajar-pelajar asnaf akan menerima bantuan kewangan secara one-off, tajaan makanan dan sumbangan gerobok rezeki. Setakat Ogos, hampir RM500,000 telah disalurkan kepada 5 institusi pengajian tinggi bagi membantu mahasiswa asnaf. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memperkenalkan nilai kasih dalam melahirkan komuniti dan masyarakat seimbang. Kementerian Pendidikan pula memainkan peranan sejak dari sekolah menerusi Sasiah Unggul Murid Sumur. Ekosistem sumur dan kasih merupakan satu simbiosis dalam mengangkat Malaysia Madani, iaitu penerapan nilai-nilai murni bagi membentuk minda dan jiwa bangsa Malaysia yang luhur. Menteri Komunikasi dan Digital berpuas hati dengan perjalanan raptai terakhir sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Namun, ia perlu ditambah baik dari segi aspek perjalanan masa sepanjang perarakan.
Disiplin masa perlu diutamakan bagi melancarkan lagi sambutan. Lebih 19,000 peserta terlibat dan lebih 100,000 pengunjung dijangka hadir. Ini adalah kali kelima Putrajaya dipilih sebagai lokasi penganjuran. Syarikat berpangkalan di Denmark, Demant, memilih Kuala Lumpur sebagai lokasi hub teknologi pertama di luar Eropah. Ia juga sebagai hub diagnostik terbesarnya dengan menempatkan 65% daripada pasukan jurutera global. Buat masa ini, hub tersebut memberi tumpuan kepada dua bidang utama iaitu penciptaan dan pembangunan perisian untuk bahagian diagnostik serta bidang teknologi maklumat. Sime Darby Property optimis mampu mencapai sasaran nilai jualan 2.7 bilion ringgit tahun ini, lebih tinggi berbanding sasaran awal 2.3 bilion. Prestasi itu selari pemulihan sektor buruh selain kekuatan penawaran portfolio hartanah khususnya kategori industri dan kediaman. Pada separuh pertama tahun ini, Sime Darby Property merekodkan jualan 1.5 bilion ringgit. Mesyuarat pertama Majlis Tenaga Negara dijadual seawal Oktober ini. Menteri Ekonomi memaklumkan ia akan dipengerusi Perdana Menteri dengan dibantu kementeriannya sebagai sekretariat. Peningkatan 10 hingga 15% KDNK dijangka disumbangkan oleh produk dengan pertumbuhan dan nilai yang tinggi. Sebanyak 350,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan dengan 70% daripada keuntungan pendapatan akan dinikmati isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana. Sentimen keyakinan perniagaan mencatatkan peningkatan 0.7% bagi suku ketiga tahun ini berbanding negatif 3.1% suku sebelumnya. Prestasi itu didorong kestabilan pasaran pekerjaan, peningkatan dalam pelancongan domestik dan jangkaan yang lebih optimis dalam industri pelancongan kesihatan. Semua sektor menunjukkan keadaan perniagaan yang bertambah baik dalam tempoh diramalkan, terutama bagi sektor perdagangan borong dan runcit serta pembinaan. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan, Agrobank melancarkan Kad Takaful Kasih Plus edisi Merdeka sebagai usaha meningkatkan perlindungan rakyat di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, kad istimewa itu menawarkan pelan pelindungan kemalangan diri pada kadar mampu milik. Peserta bakal memperoleh perlindungan sehingga RM10,000 dengan caruman hanya RM10 setahun. Malaysia Bumi Putra Designer Association sasar penjualan produk RM1 juta melalui My Gaya Month 2023 bersempena kempen Beli Barangan Malaysia. Kempen yang akan berlangsung selama sebulan ini dilancarkan menampilkan 31 orang pengereka, usahawan gaya hidup dan akademi fashion tempatan. My Gaya Month 2023 akan melaburkan tirainya dengan pertunjukan fashion pada 10 September depan. Sebuah helikopter terbakar terhempas ke atas sebuah kompleks di pantai Pompano, Florida, Amerika Syarikat. 2 terbunuh akibat insiden itu dan 4 yang lain cedera. Salah seorang mangsa dikenal pasti sebagai Kapten Pasukan Bomber, Kapten Terison Jackson, yang merupakan salah seorang penumpang helikopter. Seorang lagi mangsa adalah wanita yang berada di kawasan helikopter itu terhempas. 4 kanak-kanak migran lemas di Kepulauan Lesbos di Greece dan seorang lelaki wanita juga lemas dalam kejadian berasingan di Pulau Samos pada Isnin. Kesemua mereka cuba menentasi lautan dari Turki. Pengawal pantai Greece menyelamatkan 23 orang di Laut Turki, namun 4 daripadanya maut. Operasi menyelamat di laut dibuat berhampiran Lesbos dan mereka yang diselamat dibawa ke bandar Mytilene. Penduduk di Florida diarah bersiap sedia untuk berpindah menjelang kedatangan taufan Idalia yang dijangkakan awal pagi Rabu. Sebelum ini, penduduk di Florida telah berdepan dengan kerosakan teruk susulan taufan Ian. Ditambah penduduk membeli bekalan makanan dan mengisi guni-guni pasir. Pada Isnin, taufan Idalia berada kira-kira 60 km dari hujung barat Cuba dengan kelajuan angin 110 km per jam. Taufan Idalia bergerak ke sebelah utara dengan kelajuan 12 km sejam.
Banjir kilat dan tanah runtuh melanda bahagian utara Itali pada Isnin menyebabkan jalan raya ke Tasik-Kremo terputus dengan ribut kuat dijangka berlaku. Hujan lebat mencetuskan tanah runtuh di Blevio yang terletak di wilayah Como di utara Itali dan banjir kilat di Genoa serta Sondrio. Operasi pembersihan sedang dilakukan di bandar-bandar terjejas. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarapuddin dan Faiz Syirah untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Tekad perpaduan penuh harapan.